dia seru orang, seluruh manusia ada di seru orang beriman, berbeza-beza. Dan bila ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Okey? Wahai manusia, ya ayuhan nas. Kena buat apa? I'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Okey? Siapa dia Tuhan kita? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan menciptakan golongan yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Okay. Itu suruhan dia supaya kita sembah dia. Okay, sembah dia. Dan juga di dalam surah Al-Isra, surah nombor 17 ayat 23 juga selalu kita baca kalau kita dengar orang baca, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Okay. Dia telah tetapkan, wa qada, dia telah tetapkan, dia telah putuskan. Apa yang dia putuskan pada kita? Alla ta'budu illa iyyah. Kita ni tak sembah selain daripada dia. Kita ni tak sembah selain daripada dia. Okey. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, tadi kita tahu dah berkenaan dengan beberapa istilah penting tadi. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, itu kita mulakan dengan sebab apa dipanggil dua kalimah syahadah? Sebab apa dipanggil syahadatain? Dia berasal dari perkataan syahid, saksi kan? Saksi. Okey. Sebab apa kita menyaksikan? Kalau di mahkamah, orang yang jadi saksi, bila dia cerita sesuatu di mahkamah, dia bukan saja sebut, tetapi sebutan dia juga mesti dengan apa? Kepercayaan dalam hati dia bahawa apa yang aku cerita ni betul. Okay? Jadi bila kita bersyahadat, itu maksudnya kita sebut dengan lidah kita, dan sebutan yang lahir daripada lidah itu kita yakin dengan hati kita. Itu maksudnya bersaksi. Kalau orang yang dia saksi palsu, dia sebut tapi hati dia percaya tak? Hati dia tak percaya. Tapi bila kita bersaksi bahawa Allah itu Tuhan yang perlu disembah, tidak ada lain selain daripada Allah Tuhan yang patut disembah, maksudnya perkataan itu keluar daripada mulut dan hati juga kena percaya. Hati juga kena percaya. Sekarang kita sebut tentang penjelasan ulama berkenaan dengan perkara tersebut. Nah, sebab apa kita sebut benda ni? Sebab tadi kita kata kita menyaksikan, kita kena tahu satu, kita kena sebut dan kita kena tahu. Kerana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, apa yang dia sebut? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dia suruh kita tahulah, fa'lam, tahulah bahawa la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah, bahawa dia itu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan seterusnya ayat itu mengatakan fastaghfir li dhanbik, dan beristighfarlah tentang dosa-dosa kamu. Maknanya orang yang mengaku Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia lakukan dosa. Dia lakukan dosa. Dan sebab itu akidah Al-Sunnah wal Jamaah, kita memang melakukan dosa. Kalau tak ada dosa besar, dosa kecil memang kita lakukan. Sebab itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa tahu bahawa tiada Tuhan melainkan Dia, dan juga wastaghfir li dhanbik, dan beristighfar, minta ampun dosa-dosa kamu. Minta ampun dosa-dosa kamu. Dan kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah dakhala al-jannah, maksudnya masuk syurga. Para ulama hadis membahaskan orang yang sebut la ilaha illallah masuk syurga, kan? Garanti masuk syurga dalam hadis dan juga dalam ayat tadi. Tapi ada dosa tak? Sebab tu ada kategori dia. Ada orang yang sebelum dia masuk ke syurga, dia kena hukum dulu. Dia kena hukum.
Sebab itu kita, dan saya sebut pun minggu lepas, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan ampunkan dosa kita. Sebab dosa tetap ada tuan. Dosa tetap ada. Tak ada besar kecil, memang ada kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dia kata, kullu ibnu Adam, setiap orang Adam khata'un, melakukan dosa. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa at-tawwabin. At-tawwabin dia dalam bentuk aktif. Dari segi bahasa dia dalam bentuk aktif. Maksudnya at-tawwabin ialah orang yang bertaubat again and again, minta ampun. Sebab apa dia guna perkataan at-tawwabin dalam bentuk aktif? Sebab kita ni sentiasa melakukan dosa. Setiap kali dosa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam hadis Nabi sebut bila kita sedar kita buat dosa, dia suruh apa? Sedar dia berbuat istighfar, dia suruh apa? Dalam hadis dia suruh kita buat perkara soleh, tebus dengan perkara soleh. Nah, malam ini kita akan mula dengan, saya akan sebut beberapa conditions untuk la ilaha illallah. Okay, bila kita sebut la ilaha illallah, ada conditions. Okay, 7 condition yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan la ilaha illallah. Okay, pertama, tadi kita sebut dah, mesti dengan ilmu. Okay, mesti dengan ilmu. Bila kita sebut la ilaha illallah, mesti dengan ilmu. Okay, ilmu dan bukan dengan kejahilan. Ilmu. Okey. Bila orang tanya kita sebut la ilaha illallah ni mesti dengan ilmu, apa sandaran kita? Ayat yang kita baca tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Okey, di dalam surah Muhammad. Okey, surah nombor 47. Surah Muhammad ayat 19. Okey. Dan juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ni tak silap saya, ayat 43. Az-Zukhruf ayat 43, surah 43, sorry, ayat 86. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, illa man syahida bil haqq, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Disebut kecuali orang yang bersaksi dengan hak, dengan kebenaran, dan wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mengetahui maknanya kena ada ilmu. Okey, la ilaha illallah mesti ada ilmu. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Man mata wa huwa ya'lamu, sesiapa yang mati, man mata wa huwa ya'lamu, dan mereka tahu. Mereka tahu apa? La ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata, mereka yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan mereka mengetahui tiada Tuhan melainkan Allah, dakhala al-jannah. Sebab tu para ulama mengatakan condition pertama, syarat pertama la ilaha illallah mesti ada ilmu. Dua ayat Quran tadi dan juga hadis Rasulullah ni. Adalah ayat lain, cuma kita bawa 3 tu. Okay. Condition yang kedua, dia mesti ada keyakinan, certainty. Tak boleh ada lawan pada keyakinan apa? Keraguan. Okay. Mesti ada keyakinan. Okay. Dia mesti ada keyakinan. Tak boleh setakat sebut, tetapi mesti yakin. Sebab tu kita kata tadi, saksi palsu dia sebut, tapi hati dia tak meyakini apa yang dia sebut. Okay, tak meyakini apa yang dia sebut. Mesti ada keyakinan. Apa sandaran kita? Di dalam surah Al-Baqarah, yang ini pun selalu kita baca, ayat 4. Kita selalu baca. Awal-awal Al-Quran kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Mesti yakin. Mesti yakin. Kena ada keyakinan. Dan juga, itu dapatlah surah Al-Baqarah yang 4.
Mesti ada, mesti yuqin, mesti yakin.